Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Razali bin Mat Hussein, barisan penolong kanan, fasilitator kita Cikgu Intan Jashila binti Sudin, seterusnya yang dihormati barisan guru-guru kelas SK Binjai. Jadi Alhamdulillah bersyukur kita pada pagi ini kerana sekali lagi kita dapat dihimpunkan dalam satu bengkel perkongsian ilmu, iaitu bengkel pemberkasaan Google Classroom dalam PDPR lah. Okey. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seterusnya tidak lengkap rasanya bengkel ni jika kita tidak mendengar amanat dari Tuan Guru Besar. Dengan ini saya menjemput Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Razali bin Mat Hussein bagi menyampaikan sepatah dua kata, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang ni saya berada di resort ni. Okey. Terima kasih Cikgu Khairul Nizam selaku fungsi majlis kita pada hari ini. Yang berusaha Cikgu Suraini binti Cikgu Suraini penolong kanan pentadbiran, Cikgu Muhammad Fuzi penolong kanan HEM, Cikgu Basirun penolong kanan Core Curriculum, dan Cikgu Sazalina penolong kanan pendidikan khas. Moderator kita pada hari ini Cikgu Intan Jaslina, guru-guru yang mengikuti program kita pada hari ini, khususnya guru-guru kelas. Alhamdulillah kita dapat mengadakan program kita pada hari ini, dan saya rasa program ini amat penting lah. Susulan kita pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran kita secara belajar daripada rumah lah, murid-murid kita. Dan susulan ini juga tujuan majlis ini ialah untuk memantapkan lagi lah pengurusan kita berkaitan dengan PDPR dan juga kemahiran cikgu. Kita sendiri yang memerlukan asas dan juga kemahiran untuk melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran dari rumah lah, PDPR pada murid-murid. Tidak lengkaplah kita sebagai pendidik sekiranya kita tidak kemahiran-kemahiran yang sepatutnya kita ada tidak digunakan lah, disebabkan cara pembelajaran normal baharu sekarang. Dan sekarang ni kita maklumlah, kemungkinan pada tahun ni kita tak boleh nak katalah, tak boleh nak jangka pembukaan sekolah pada tahun ni. Sekarang ni dilanjutkan sehingga Oktober ni, 3 Oktober ni pembukaan sekolah. Dan kalau kita tengoklah dari segi keadaan kita ni, dari segi COVID ni, kalau tengok tu bayangan tu susah sikit. Tapi kemungkinan akan buka berperingkat-peringkat. Sebab sekarang ni murid-murid tahun 6 pun sudah diambil data lah berkaitan dengan vaksinasi tu, Majahtera. Kemungkinan tu. Sekiranya diwaksinkan, murid-murid boleh hadir ke sekolah lah. Dan bagi juga cikgu. Baik. Pada minggu lepas lah, saya dengan semua pentadbir lah, kita telah berbincang berkaitan dengan kemahiran kita lah, berkaitan dengan aplikasi penggunaan gadget dan sebagainya lah. Kaedah-kaedah tentu berkaitan dengan pembelajaran PDPR kita. Sebab kita sekarang ni maklum sajalah, kita dari JPM PPD kita begitu mengambil berat
sentiasa bertanya. Dan saya sendiri pun kadang-kadang susah juga nak jawab berkaitan dengan perkara-perkara ini. Maknanya kesediaan kita sekarang ni ialah kemahiran kita, melengkapkan kemahiran kita, sebab kemungkinan pada masa-masa akan datang pun inilah satu medium dan satu cara keadaan pembelajaran yang perlu kita kuasai. Kita tak boleh lari dah. Sebab sekarang ni kalau kita tengoklah seluruh dunia kita ni ketinggalan dari segi penggunaan gadget ni, dari segi penggunaan gadget, penggunaan PDPR ni. Negara-negara luar tu sudah lama dah mengamalkan PDPR ni sebenarnya. Kita ketinggalan, kita baru nak mencuba setahun dua ni. Ada berbagai isu lah kita hadapi ni. Isu kita sendiri pada isu gadget tu ada, isu berkaitan dengan peranti berkaitan dengan line sendiri. Namun begitu, walaupun apa masalah sekalipun dari segi kemahiran kita kena bersedialah dari segi kita sendiri, dari segi kemahiran kita sebagai guru. Sekarang ni sebab apa kita nak guna Google Classroom, kita nak mantapkan lagi, kita nak membudayakan lagi. Untuk pengetahuan semua, salah satunya link kita ni ialah Google Classroom ni ialah berkaitan dengan D5. Sebenarnya D5 ni, bila sekarang ni masing-masing kita sudah ada akaun D5 masing-masing, khususnya kita menggunakan, contohnya yang kita gunalah sekarang ni, kita buat ERPH, kita dah link dengan penggunaan D5. Dan sekarang ni kita pun dalam mesyuarat dalam Google Map kita pun kita menggunakan D5. Jadi sekarang ni D5 ni diperkenalkan pada tahun 2019. Bermakna kita tidak masuk tahun yang ketiga. Dan tahun yang ketiga ni ialah pembudayaan penggunaan D5. Penggunaan D5 dalam PDPR, dalam pembelajaran kita, guru dan juga murid. Jadi sekarang ni kami telah berbincang ni di PIKAD ni, maknanya nak cari pendekatan yang lebih baik lah. Dan kita panggil terlebih dahulu fasa yang pertama ini, dan mungkin ada fasa-fasa lagi. Dan juga sekarang ni tujuan kita memberi pada cikgu-cikgu ni dahulu, pada pentadbir dahulu, supaya cikgu-cikgu ni boleh jadi admin juga kepada murid-murid dan cikgu-cikgu lain. Memudahkan nak memberitahu, nak menyebarkan maklumat, nak menyebarkan cara. Sebab kalau kita mengharapkan unit ICT saja dalam keadaan begini, tidak sempat, tidak ada masa tu. Dari segi pengurusan tidak cekak lah, jadi tidak sempat kesempatan masa. Dan lagi pun kalau kita buat lah, contoh kita ada 78 orang cikgu pada hari ni. Dan saya percayalah kalau kita buat ni, masuk 50, 60. Jadi sebahagian lagi tak tahu duduk mana. Jadi di sinilah saya nak kita buat peringkat-peringkat begini. Guru kelas memainkan peranan yang penting untuk membudayakan D5. Dan salah satunya kita menggunakan Google Classroom. Dan saya sendiri pun duduk belajar tengok Google Classroom melalui D5 ni. Sebab dalam D5 ni pelbagai benda kita boleh buat. Banyak aktiviti yang boleh kita gunakan dalam D5 tu sendiri. Banyak benda lah. Bahan mengajar, apa saja link. Kita nak buat Google Classroom pun, Google Map dalam tu pun ada dah link. Cuma kita hantar pada murid. Cuma kaedah tu, cara yang terbaik, cara yang memudahkan kita nak buat. Itulah pada hari ni kita nak pendekatan tersebut boleh diaplikasikan pada semua guru kelas khususnya, supaya benda ni dipermudahkan. Kemudian guru akan sebarkan kepada murid dan juga pada guru-guru lain di bawah panitia. Lepas ni mungkin kita panggil panitia pula, untuk memudahkan panitia masing-masing. Lepas ni cikgu-cikgu berperanan membudayakan penggunaan murid. Tidak semestinya kita guna dalam PDPR kita. Sekarang ni macam murid, macam kita sendiri, kita boleh guna benda tu, D5 ni sebagai kendiri kita. Kita boleh guna, kita boleh tengok aktiviti, kita boleh tengok bahan. Macam murid-murid sendiri. Dalam tu ada dapat kuis yang boleh murid belajar secara kendiri. Dan kita juga boleh gunakan aplikasi ni, D5 ni. Contohlah kalau kita, hari ni kita esoklah kita nak mengajar. Tidak semestinya kita mengajar tu, kita direct bagi subjek ni, bagi tajuk ni, bagi ni.
Kita boleh juga, hari ni kita pembelajaran kendiri, tapi kita kena pastilah macam mana kita nak detect murid tu masuk ke tidak. Murid belajar kendiri, terokai delima ni, dan carilah aktiviti, contohnya satu kuis yang boleh dijawab. Sebab ataupun bahan-bahan yang kita boleh masuk juga dalam Google Classroom, banyak kita boleh masuk bahan, boleh masuk apa-apa sajalah. Inilah sebenarnya kita nak pada hari ni, pemantapan kita pada hari ni, supaya kita tahu macam mana nak masuk bahan. Saya pun tak buat bahan. Baru ni terada boleh dah sikit-sikit, tapi tak berapa yakin betul ke tak tahu. Cuba menerokai sendiri benda tu. Macam mana nak buat Google Class, Google Meet menggunakan delima tu. Sebab ia dah ada item, dia ada ruangan tu, dah ada dah Google Meet tu. Mana saya baru ni pasal klik dah, terang dengan anak-anak saya, memang boleh. Cuma macam mana kita nak masuk, kadang-kadang kemahiran cikgu ni mungkin macam mana kita nak masuk slide, nak masuk bahan, nak lampirkan bahan, itu isu dia. Macam mana kita nak nak lampirkan video atau sebagainya lah, bahan-bahan pengajaran kita, supaya benda tu lebih menarik. Sebab sekarang ni kita dalam tempoh ini, dan saya percayalah, kalau saya tengok pantau ni, saya pantau juga kelas-kelas cikgu sebenarnya, saya pantau secara begitu, dan saya percayalah pada cikgu. Bukan saya nak pantau secara direct, seorang-seorang tu memang tak sempat lah. Cuma saya pantau dalam WhatsApp masa saya tengok lah dari segi murid tu sendiri yang masuk. Dan tidak dinafikan, kelas saya sendiri pun, pendidikan seni pun sama juga. Dari segi kadang-kadang dia tak masuk, esok lusa baru dia masuk. Mana dari segi kita tak tahulah apa masalah sebenar murid-murid tersebut, ataupun dalam keadaan ni sudah bemuk dia sudah di level yang tinggi, macam itu pun dah bemuk dah sebenarnya. Dalam level-level gini, tengok murid gini kadang-kadang respon terlalu lambat. Mungkin jadual kita, mungkin dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah kalau apa-apa hal, mungkin kita boleh kita lihat balik lah, mungkin jadual kita boleh dipermudahkan lagi, dimunikan lagi, supaya memudahkan murid-murid untuk belajar, mungkin dari segi murid-murid, dari segi masa tu. Dan sekarang ni jadual kita agak padat lah, disebabkan kita ada terpaksa aku dengan jadual yang telah diberikan lah, mengikut masa-masa tertentu. Okey, jadi pada hari ni sama-sama lah, cikgu boleh jadi admin kepada murid-murid. Dan fasa pertama sekarang ni, saya nak cikgu-cikgu jadi admin kepada murid-murid, supaya kita dapat memberdayakan penggunaan delima ni kepada murid-murid. Tak kira lah secara kendiri ke, ataupun sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan sekali kita boleh buat Google Meet, sebulan sekali, seminggu sekali contohnya, ataupun lah masa-masa yang sesuai, jangan tak guna langsung. Google Meet contohnya boleh buat seminggu sekali dengan murid-murid kita menggunakan delima tu, dengan akaun delima kita. Sebab sekarang ni pick up yang pertama baru ni, yang kita baru ni lah, dan saya terima kasih lah pada cikgu Atifah, cikgu Nizam, cikgu Hidayah, dan di bawah unit ICT baru ni lah. Baru ni memanglah saya kadang-kadang saya nak tekan-tekan sangat pun, maklumlah dalam keadaan gini memang ramai lah. Tapi bila saya dapat data dan PPD sendirilah, Haji diri bidding tanpa bagi salam arus saya. Itu saya kadang-kadang manalah dalam keadaan gitulah. Dan saya pun boleh buat gitu, marah cikgu gini-gini. Tapi saya tak ambil lah berdekat kata gitu. Saya ambil positif sebagai itu adalah kekurangan saya. Kecanan saya, mungkin saya kurang ambil cana, mungkin saya terlepas pandang benda-benda gitu. Tapi tak apalah. Cuma kat sekarang ni penggunaan delima ni jadi wajib lah. Jadi wajib. Seolah-olah wajib lah. Bila tengok data tu nanti, memang dia terus pada sekolah. Mengapa tidak guna. Baru ni berkaitan dengan login yang pertama. Sekarang ni kita nak membudayakan benda ni, dan salah satu cabarnya Google Classroom lah. Jadi saya harap cikgu-cikgu, kemahiran yang cikgu ada, apa saja yang perlu kita aplikasikan, kita kena buat lah. Ini adalah norma kita dah. Kita tak boleh nak elok. Saya sendiri pun tak boleh mendiamkan diri. Gini tak boleh mendiamkan diri. Sebab benda tu akan mari saya, dan saya perlu jawab. Dan kita kena aku pada kita, ini adalah perkara yang perlu kita ada pada diri kita sebagai guru. Kita tak boleh nak lari. Tak boleh lari buat gini. Ini adalah satu bahan, satu
kata perkata apa, satu alat lah, salah satunya delima yang boleh digunakan untuk PDPR kita. Bukan guna hari-hari. Kalau cikgu mampu guna hari-hari lagi bagus, ya. Kita guna, kita pelbagaikan, dan salah satunya delima lah, dia amat ditekankan ini, ya. Jadi maknanya pada hari ini kita ambil lah ilmu-ilmu yang boleh kita kongsikan pada hari ini untuk tingkatkan kemahiran kita, dan kita sebarkan pada murid-murid kita dahulu. Mudah pekat-pekat tu kita akan rancang balik lah di bawah cikgu Su. Kita akan rancang siapa pula pekat seterusnya. Sebab saya tak tambah dah panggil ramai-ramai gini jadi masalah, ya. Ada terpanggil ramai pun masuk 2-30 orang jadi sakit hati. Tunggu sakit hati, ya. Begitu juga dengan program-program kita. Kalau kita buat baca Yasin, apa salahnya masuk baca Yasin tu? Daripada 78 orang masuk 50 orang, 60 orang. Tak comel lah. Sedangkan itu adalah majlis kita. Kita raih sama-sama kita ni. Cara kita nak meraihkan. Nak jumpa payah dah. Beginilah. Jadi maknanya, jadi rasa pun tak sedar kalau kita buat cara amal gini dah tidak masuk. Lebih baik kita buat pekat gini supaya mudah. Sebab sekarang ni pun kita pun tak boleh nak kata apa, nak memantau cara direct cikgu buat benda. Saya pun tak boleh nak memantau direct cikgu buat benda. Okay? Yang penting sekarang ni kita bekerja. Bekerja dari rumah, dan cikgu-cikgu bekerja dari rumah. Dan perlu akulah, walaupun kita bekerja dari rumah, kita kerja seperti biasa. Seolah-olah kita berada di sekolah pada waktu kita bekerja. Jadi, tahniah sekali lagi pada cikgu Su dan juga unit ICT dan cikgu Intan pada hari ini yang dapat melaksanakan kerja buat kita lah untuk memantapkan lagi dan meningkatkan kemahiran kita dalam pengurusan PDPR kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan dan amanat itu tadi. Jadi tanpa membuang masa, saya akan serahkan majlis ini kepada fasilitator kita, iaitu Cikgu Intan Jasila binti Sudin aka Kak Jess. Peringatan kepada semua guru kelas, kita akan menggunakan ID MOE dan diharap bersedia dengan laptop masing-masing kerana ini adalah bengkel secara hands on, ya. Dengan segala hormatnya, saya jemput Kak Jess. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Khairul Nizam, Yang Besar, Guru Besar, PKP, semua barisan penolong kanan dan juga cikgu lah. Okay, cikgu guru kelas lah terutamanya sekarang kan. Okay. Hari ni saya diberi tugas lah untuk menyampaikanlah sikitlah cara untuk kita menggunakan Google Classroom untuk PDPR. Kalau ikutkan banyaklah cara, kalau ikutkan SK Binjai ni saya tengok cikgu memang sangat kreatif. Saya rasa ada benda pun saya tak tahu. Cikgu yang bukan unit ICT pun lebih mahir. Okay. Setakat ni saya tunjuk apa yang saya tahulah. Okay, mungkin ada cikgu yang lebih pakar daripada saya. Bolehlah share sekali kan. Okay. Untuk hari ni kita tak formal sangat ya. Saya pun tak kerti lah nak formal. Kita macam sesantai buat. Okay. Cikgu boleh login dalam cikgu punya account Delima siap-siap. Okay. Sebab kita nak create Google Classroom untuk kelas kita lah. Okay. Kalau cikgu yang dah ada Google Classroom tu boleh jugalah nak guna yang itu. Tapi hari ni kita nak create satu kelas terutama pada guru kelas lah. Okay, saya share. Okay, cikgu boleh nampak screen laptop saya lah. Okay, so saya pergi, mula-mula saya masuk ke dalam drive saya dulu. Okay, kalau cikgu tak jelas ataupun saya laju sangat ke apa, maklum terus lah, boleh interrupt.
Okay. Hari ni cara mula-mula kita masuk dalam classroom. Okay. Daripada My Drive kita ni kan ada satu button kat sini yang selalu kita klik lah untuk pergi masuk Meet ke apa kan. So yang ni kita klik dan kita ambil classroom ni. Okay. Ini classroom yang ada lah. Okay. Macam ni classroom matematik 1 Utarik ni saya baru create je sebab baru ni saya kena kursus Maths DLP, dia kena create classroom, so saya buat matematik 1 Utarik lah sebab saya mengajar DLP sini. So dia tak ada gambar sebab saya bukan admin. Yang ini adalah classroom yang saya join. Okay, saya bukan teachers lah. Yang ini dia punya admin. Puan Syamsina ni dia pensyarah IPG. Kemudian yang ni adalah kita punya classroom ERPH. Okay. Admin dia sekolah lah sebab ada gambar logo sekolah kan. Macam saya, classroom saya ni under PKP, so ada tulisan semakkan PKP pentadbiran. Okay, ini kita punya account, maksudnya guru kelas, personal guru kelas. So kita nak create classroom. Okay, sebelum mula kita cerita sikit pasal manfaat kelebihan Google Classroom ni kan. Okay, kelebihan dia dia boleh semua benda dalam tu. Maksudnya macam guru besar bagi tahu tadi, kita boleh attach kerja dan budak terus jawab pada attachment yang kita bagi dan dia terus turn in, terus hantar. Dan kita pun boleh semak terus daripada senarai grade nanti untuk assignment tu, kita boleh tengok dengan jelas nama budak yang buat dan yang tak buat. Okay. Semakan tu pun bolehlah kita guna file macam Google Doc lah, yang macam spreadsheet semua kan, Google document ataupun slide, boleh. Okay, atau untuk murid edit, banyaklah boleh guna untuk subjek bahasa, subjek sejarah. Okay, sangat sesuai. Macam untuk matematik ni, kalau dia memerlukan pengiraan, dia boleh snap gambar, hantar, turn in macam kita buat lah dalam Google Classroom ERPH tu. Okay, so cikgu pun boleh semak. Semak kita boleh guna tools. Maksudnya kalau nak manual guna macam kita write pakai pen tu kan, boleh juga kita add extension untuk write tu. Okay, direct tu dan kita return balik. So dia dapatlah kerja rumah dia yang disemak. So daripada situ juga dalam classroom kita boleh sembang, kita boleh discussion. Macam kita selalu buat dalam ERPH kan, kita dah hantar, kita bagi tahu dekat kita punya penyemak, okay, settle dah hantar, saya ada masalah ini. Semua kita boleh berbincang terus dalam classroom kita tu. Okay. Okay, yang pertama kita nak create satu classroom kita. Okay, kat tepi atas ni belah kanan belah kanan yang ada muka kita ni, lepas tu ada titik 9 dan sebelah tu ada tanda tambah. So kita klik sini dan kita create class. Yang kita nak buat kelas. Okay, sambil-sambil tu cikgu boleh buat lah. Okay, boleh buka tab cikgu tu, new tab kat atas ni kan. Kat sini cikgu buat siap. Okay, sambil-sambil cikgu buka meet cikgu jugalah, nak tengok saya tunjuk Okay, kelas ni kita create nama kelas. Okay, nama ni dia akan duduk dekat atas. Okay, dekat atas. Yang bawah ni dia akan duduk di section. Okay, nama kelas yang besar, section bawah. Okay, macam saya, sebab saya ngajar, saya bukan guru kelas, so saya tak letak ni lah. Okay, katalah saya letak kelas 6 Mushtari. Saya ngajar matematik 6 Mushtari Okay. Kemudian nama saya lah. Saya create class. Okay, bila kita create class, dia akan macam ni lah. Keluar. Yang ini stream. Okay, bila kita klik kelas kita kan, ini ada, ini kita punya kelas lah maknanya.
Okay, stream ni macam news feed lah, news feed wall utama tu kan. So yang mana yang latest dia akan susun ikut yang atas lah. Yang kemudian tu duduk bawah, dia tak ikut susunan subjek lagi, okay. So kemudian classwork, okay. Classwork ni barulah kita nak create penerangan, pengumuman, latihan kita nak bagi pada hari tu, nak share video, nak buat Google Meet. Okay, melalui classroom kita boleh straight away Google Meet. Dia ada kat sini kan, atas ni Google Meet, so kita boleh buat terus Google Meet. Okay, boleh set up dalam kalender kita semua. Okay, dalam classroom ni Kemudian people ni maksudnya kita add orang lah, okay, student. Teachers kalau kita nak tambah macam kita guru kelas, kata classroom ni untuk semua subjek. So kita boleh tambah teachers lah, okay. Teachers ada kata ada 12 mata pelajaran, so kita masukkan 12 cikgu, dan student kita boleh tambah kat sini, okay. Grades ni dia tak keluar lagi lah sebab kita tak buat apa-apa assignment. So sekarang ni untuk let's say teachers, guru kelas saya guru kelas Tok Enam Mushtari, Cikgu Puan Fazilah yang kena ambil email. Okay. Ataupun kalau kita nak invite melalui share, okay, share apa tu? Share classroom pun boleh. Okay. Cara dia, ni pula cara dia. Okay, ni invite link, okay. Sekejap saya ulang balik. Okay, cara kita nak invite, maksudnya kita tak perlu masukkan kalau kita nak invite murid, dia ada dua cara, okay. Yang pertama, kita call invite secara, okay, kita klik kat people, kita invite secara memasukkan email dia, sini, okay. So kita kena tag email dia lah, email murid, macam nak dapatkan, cikgu boleh ambil dekat link yang Cikgu Atifah share tadi. Mana ya? Sekejap saya buka sini. Ada tak? Tak ada. Nanti cikgu dia ada di link ini. Sekejap saya bagi. Sorry cikgu ya, terleft pula. Okay. Alright. Okay, so daripada tab daripada portal delima ni ada ID murid kat sini, okay. Cikgu klik link yang saya share, saya ada share di Meet ni, okay, cikgu boleh tengok. Okay, untuk tahun 1, semua tahun ada kat sini kecuali tahun 1 ni saya check semalam dia tak ikut kelas sebab ini kelas lama. Ni tahun 1 ni. Okay, so ni kelas lama. So kelas yang latest tu belum tak ada. Sebab yang ini ada sampai 1 UR kan. Patutnya ada berapa kelas dia kan. So yang ni kalau tahun 1, guru tahun 1 kena cari satu-satu lah anak murid cikgu. Okay, kalau tahun 6 dia ada terus ni di atas. Okay, so boleh copy lah macam kelas saya 6 Mushtari kan. Okay, so sini 6 Mushtari, klik pada kelas 6 Mushtari. So copy je lah, saya select, kemudian saya copy dan paste. Okay, so saya paste je lah. Macam tu. Boleh add banyak-banyak terus sekali.
Okay, so masuklah. Ni Muhammad Amirul. Okay. Dia belum join lagi. Kalau dia approve join, barulah warna nama dia tu jadi terang lah kan. Jadi clear. Sekarang ni dia tak join lagi. So nama dia belum ni lah. Bila dia approve join, barulah keluar nama dia. Okay, yang satu cara kita nak tambah adalah kita bagi copy link ni. Okay, invited link ni kita boleh copy je invite link ni. Lepas tu kita kena bagi kelas code kita ni lah. Ni ada kelas code kan. Sebab bila dia nak join dia kena masukkan kelas code. Okay. Tapi lagi satu, untuk Classroom ID dia 5, dia mesti daripada email ID dia 5. Maksudnya dia mesti daripada account ID dia 5. Dia tak boleh dari account luar. Okay, sebab dia memang strict lah. So saya lagi mudah macam gitu sebenarnya kan. Okay, so itu yang kedua dah. Okay, yang pertama tadi kita create classroom. Yang kedua kita add invite. Okay, invite murid dan juga teachers. Okay, cikgu boleh klik kat sini lah. Okay, untuk teachers boleh tambah kat sini. Okay, boleh tak cikgu? Okay, cikgu catat ke ataupun cikgu boleh cuba. Okay, macam teachers nak mudah, cikgu minta email kawan-kawan, kita add kat sini lah sebagai email invite teachers ni kan. Okay, biasanya saya masuk email cikgu. Untuk murid kita boleh hantar link dan tapi dia tak boleh join kalau dia guna akaun lain. Dia mesti guna akaun delima dia. Okay, dan kena bagi kod dia lah. Okay, cikgu just klik dekat sini untuk dapatkan dia punya link dengan kod dia. Okay, ni. Alright, okay, now saya nak tunjuk cara kita create classwork. Okay, classwork. Okay. Okay, untuk kalau classroom yang satu kelas semua subjek, kita yang pertama cara kita create topik lah. Okay, so kita asingkan setiap folder tu dengan mata pelajaran. Okay, contohnya pelajaran bahasa Melayu. Okay, kita add. So sekarang kat tepi ni ada topik kan. Kita tambah lagi. Bahasa Inggeris. Okay. So dia keluar sini kan. Okay, kemudian tambah lagi satu lagi. Science. Okay. Matematik. Seterusnya lah. Okay. Ataupun kita nak create folder cikgu pun boleh juga. Topik ni kita letak cikgu kelas. Cikgu kelas pula apa? Cikgu mata pelajaran. Contohnya kelas 6 Musyari ni guru kelas bukan saya. Guru kelasnya cikgu Fadilah. Okay. So topik ni kita boleh bahagi siap-siap. Cikgu Fadilah. Okay. Folder cikgu Fadilah. Kelas cikgu Intan. Ataupun cikgu yang kadang satu kelas tu cikgu tu mungkin mengajar 2 mata pelajaran kan. So kita boleh satukan folder, tapi nak asing pakai mata pelajaran pun lagi mudah kan, lagi senang nak cari. Okay, folder ni sebenarnya dia akan duduk dalam My Drive kita. Okay, dia akan masuk dalam My Drive. Sekarang dia tak masuk lagi sebab kita tak create apa-apa assignment dan bahan. Maksudnya bila ada bahan yang kita buat dan murid hantar, akan masuk dalam kita punya My Drive. My Drive admin. Okay, bukan dalam My Drive cikgu teachers tau. Dia dalam My Drive admin. So admin kena share folder tu kepada cikgu yang berkenaan lah. Okay, macam cikgu yang ngajar matematik ni kata saya. So cikgu Fadilah kena share folder tu kepada saya sebab mudah saya nak access dan ambil bahan, nak tengok semua kan. Tapi saya boleh semak terus, tak ada masalah. Okay, cuma bahan tu kata saya nak cari balik ke bukti macam evidence lah kita kata kan. So kita kena buka balik dalam folder ataupun kita boleh view terus daripada grades ni. Boleh juga. Okay, mana-mana lah. Alright, seterusnya kita nak create
assignment. Dia ada banyak boleh create assignment. Ada quiz. Quiz ni biasanya dia link dengan Google Form lah. Okay, kalau kita buat soalan menggunakan Google Form, so kita boleh ambil soalan daripada Google Form tu dan murid terus jawab dan dia terus turn in. So kita dapat markah budak tu on spot lah. Maksudnya dia auto grade semacam tu kan. So kita boleh create soalan, maksudnya kita buat soalan dan kita assign semua student dan dia jawab dan dia hantar ke soalan tu. Turn in lah. Okay. Material ni untuk kita share bahan ataupun kita nak share video pengajaran. Okay. Macam video tu kata dari YouTube ataupun daripada kita punya sendiri, kita boleh upload dari drive kita, daripada dokumen kita ataupun kita upload dulu siap-siap dekat drive, lepas tu kita share dari drive, okay? Boleh juga, okay? Ataupun kita nak reuse post ni, maksudnya post yang dah lama tu kita nak refresh balik, nak letak balik awal, so kita boleh reuse post balik lah. Okay, kita nak ulang balik kerja yang sama ke kan, ulang kaji ke, okay? So kita buat dulu yang pertama, assignment. Okay, so kita cuba create assignment. Yang ini yang saya selalu buat bila saya create ERPH cikgu kan, setiap minggu saya akan buat assignment untuk cikgu hantar ERPH, tapi saya tak letak apa-apa attachment sebab ERPH tu semua dalam cikgu punya drive kan. So macam kalau dalam kelas kita letaklah bahan. Okay, let's say hari ni saya nak, hari ni kita nak buat satu tugasan kepada murid. Setajuk kita boleh letak tajuk apa macam tahun 6 ni saya dah ulang kaji dah, kata tajuk peratus kan. Okay. Okay, so arahan bila selesaikan soalan lampiran yang soalan yang dilampirkan. Itu arahan saya ni, hitam dia. Okay. So kata saya nak bagi attachment kan. So saya nak upload ke ataupun saya nak share drive. Ikutlah kan. Sini ada share YouTube tu, maksudnya kalau kita nak bagi dia video pengajaran ya. So kita upload file. Okay. Saya pun tak tahu banyak sangat ni. Saya nak cari. Tahun 6. Okay, let's say saya balik alamat tak ada dalam ni lah pula. Sebab saya banyak buat video daripada soalan saya bagi. Apa ya? Tak apalah, saya upload je contoh nak upload bahan Okay, so saya bagi ni ya. Okay, student, all student, points ni markah nak grade kan, macam ERPH kita dah grade 3 kan. So yang ini kata saya tak nak buat grade apa-apa, so saya letak ungraded lah. Okay, due kalau ada nak bagi kata budak kena siapkan dalam tempoh seminggu, so cikgu buat lah. Klik lah tarikh last dia bila. Okay, kalau tak nak buang lah. Okay, buang. Okay, okay, topik ni kena klik. Jangan masuk kelas, jangan tak pergi mana-mana, nanti dia duduk dalam my drive admin. So kita klik ikut subjek kita lah. Okay, macam ni je. Lepas tu dah save semua, barulah kita assign. Okay, bila dah assign dia akan ada dalam topik peratus. So bila kita buka stream, dan stream kita akan keluar macam ni. Ni macam first news lah. Okay, first news dalam kita punya kelas. Apa yang kerja terkini. Kalau hari ni pertama kelas tu kelas matematik, so matematik lah keluar dulu. Lepas tu baru sains ke agama pula kan. So class work dia tak ikut mana dulu, dia memang ikut
apa kita kata, dia ikut topik. Okay, so kalau nak tengok yang terkini kita klik stream. Macam Facebook lah, Facebook kan yang duduk atas tu yang latest post kan. Okay, so classwork dia akan ikut topik. Setiap topik tu ada tak classwork dia. Okay, so ni saya dah bagi. Kalau kita view, dia akan macam ni lah. Dia keluar. Saya boleh view je lah tapi tak boleh nak check apa-apa sebab murid tak ada kan. So dia tak boleh nak, kita tak boleh nak tengok contoh macam mana nak grade. Okay, kalau dia dah turn in semua, kita boleh check dalam sini boleh. Kita boleh view assignment dia. Bila dia dah jawab, kita boleh view balik. Kalau biasanya dalam macam apa tu, bila benda tu dalam dokumen memang kita boleh komen terus dekat dia punya ni, macam kita punya penyemak selalu buat lah. Macam saya kan, setiap kali kita hantar ERPH, penyemak saya mesti komen, tahniah sudah disemak, kan, macam tu lah. So kita boleh view, boleh tengok kerja dia. Okay, boleh tengok dia punya kerja, check satu-satu. Okay, lagi ya. Okay, material lah tadi. Kita tunjuk sikit material tu lah. Okay, classwork. Macam mana nak share, create material. Okay, material ni biasanya saya suka guna, kita guna video kan, video penerangan. Nak suruh murid, kita boleh buat pengumuman. Macam-macam lah cakap kegunaan classroom ni kan. Okay, so kata kita nak buat video lah. Okay. Penerangan. Cikgu fikir yang sesuai lah, description optional lah, kalau tak letak pun tak ada masalah. Okay, video YouTube ni kita boleh share dia punya link, kita klik kat sini je. Contoh saya cari satu YouTube link, tajuk peratus. Saya pilih yang ini. Okay, cikgu just masukkan je, copy dan paste. Okay, so adalah sini okay, bila ada just add video. So akan masuk sini lah. Yang ini just video penerangan, so kita post sajalah. Okay, topik jangan lupa masuk dalam matematik. Macam dalam subjek cikgu. Okay, dah siap, kita boleh post. Okay, so sekarang ni bila kita buka macam ni, topik matematik dah ada dua benda lah saya hantar macam tu, diikut topik. Okay, kalau out topik macam ni lah. So dia ada video penerangan kat atas, dia macam ni, boleh play terus, kemudian peratus. Yang ini latihan. Biasanya ni lambang untuk assignment. Kalau kita buat classroom, macam anak saya yang sekolah menengah, dia memang guna classroom. So dia tahu ya bila simbol ni maksudnya cikgu bagi video penerangan. Kemudian kalau ada simbol macam ni maksudnya cikgu tu bagi kerja. Cikgu tu bagi kerja dan kena buat lah assignment lah biasanya kan. Tak kisahlah soalan tu dalam bentuk direct question, create question, quizzes, link quizzes, bila kita buat dan je dia akan terus masuk dalam kita punya assignment ni dan kita turn in. Okay, so kita dapat dia punya quizzes, dia punya kerja tu kita boleh kita boleh tengok terus macam tu. Okay. Okay. Next. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada. Sila tanya. Dalam. Untuk stage ni kat mana saya cari tak jumpa ni? Yang stage yang ni. Untuk stage yang apa ni? Yang apa ni? Akak buat ni? Ni? Tak, yang keseluruhan ni nak save. Sebab saya check dekat saya punya ni tak ada keluar stage dia ni. Save lepas apa? kita letak topik semua tu. Oh, dia tak save lah. Maksudnya dia auto kan, bila kita create je dia terus ada. Maknanya kita boleh back je lah. Boleh back, boleh je. Dia bila kita create je,
dia akan ada. Dan benda ni kita boleh edit, katalah tersalah salah video hantar. So kita boleh edit. Oh, okey, ada. Ataupun kita Juga tak nak post ni boleh delete. Okey, baik. Terima kasih. Dekat sini okey. Ada lagi tak? Entah, nak tanya berkaitan dengan soalan tu. Dalam soalan tu, boleh tak kita buat dalam tu direct dalam tu sendiri ataupun kita upload online? Boleh. Ni kan Kalau kita, okey, kalau kita buat di dalam bentuk file macam words, so budak akan type lah soalan tu kan. Maksudnya dia kena masuk dalam yang macam words tu, dia dalam Google Doc tu lah. Dia dalam drive kita. Google Doc tu macam words kan. So dia kena type dekat situ, dia jawab-jawab terus. Macam mana saya tunjuk terus buat tu macam dulu awal sekolah ada bagi contoh kulit ARPH. Cikgu edit je kulit tu dan turn in. Maksudnya dia tak perlu pun nak download ke apa, dia just klik pada file tu dan turn in. Sebab saya sebagai admin saya tak boleh nak buat macam tu. Saya kena buka sebagai ni. Okey, contoh ni kata ni kursus saya. Ni saya punya kursus, saya student lah. So kelas work saya banyak ni. Ni saya punya topik. Macam rahsia pula. Okay. So bila saya nak buat kerja, kata saya ada satu ni kan. Saya cari yang kerja saya kena buat ni. Okay, ni latihan ni dia menggunakan Google Slide. So yang ini simbol ni bermaksud dia bagi bahan. Okay, bahan ni dia bagi bahan di SKP, kemudian dia ada bagi digital textbook, okay. Ada material semua ni kita boleh check. Yang ni pun bahan juga. Ni video. Lepas tu yang ni, ini baru assignment. Bila assignment dia ada tanda macam ni, yang ni tak ada due date. So saya klik pada assignment. Bila saya klik pada assignment dia terus masuk. Macam ni, okay. So saya edit je terus assignment saya buat slide ni semua. Kemudian okay, kata ni kan saya review assignment macam ni. Okay, so dia ada dah kat siap-siap dekat tepi ni, your work. Ni arahan daripada pensyarah saya, pensyarah tu. Okay, dia bagi arahan semua. Ini ada kelas komen. Semua done lah ni, dah siap. Okay, so macam murid kita, dia boleh komen kat bawah. Cikgu dah siap, cikgu tak faham soalan ni apa-apa, so dia boleh ada discussion kat situ. So kita tahulah budak tu online, sebab kita akan dapat notification semua. Okay, so bahan yang kita bagi ni untuk dia buat, dia klik je. Dia klik je. Dia klik, macam sekarang dia keluar view only lah sebab saya dah turn in. Kalau tak kita memang boleh edit. So kita buat semua siap-siap slide, dah habis buat, so kita boleh pangkah je. Tak payah save macam tadi Hamdi tanya kan. So tak payah save. Kita terus klik sini turn in. Okay, macam ni saya dah turn in lah kerja saya. So saya just klik turn in kat sini. So maknanya kerja tu telah dihantar. So sekarang ni dia keluar kat sini unsubmit sebab pensyarah saya belum semak lagi lah. Bila dia dah semak dia akan keluar return lah. Dia bagi semula ke saya ataupun dia dah graded gitu je lah. Okay. Lagi apa Okay, setakat ni poin yang penting kita nak create Google Classroom. Lepas tu kita nak add kelas kita lah, add member kelas kita, cikgu dan juga murid. Kemudian kita create ni topik, okay, untuk setiap subjek. Okay, kalau kata classroom tu subjek kita saja, mungkin kita boleh create topik ikut unit topik kita ajar tu lah, macam matematik kan, nombor bulat, pecahan, okay. Ataupun kemudian assignment, tadi cara create assignment adalah dengan pergi kepada classwork. Okay, kat atas ni yang ni stream, kita tahu fungsi stream tu dia adalah macam newsfeed. Okay, newsfeed yang terbaru apa semua kan. Okay, kemudian classwork, yang ini baru kita punya perjalanan kelas kita lah. Okay, kemudian people ni ahli member group, dan grades ni tak keluar sebab tak ada member kan. Kalau
kalau kita admin kita akan nampak semua punya nama. Macam guru besar kan dia teachers untuk penyemak, so dia ada senarai nama dan ada tak ikut tarikh-tarikh assignment, semua senarai semua ada. Okey, mana cikgu yang dah hantar ERPH yang lewat hantar semua ada lah. Okey. Kemudian cara nak grade itulah, nak tunjuk macam mana cara nak grade sebab saya tak ada contoh. Okay, saya tunjuk contoh ERPH lah, senang sebab ERPH dia ada grade. Okay, ini adalah ERPH. Okay, saya tunjuk contoh daripada PK1 punya ni. Okay, PK1. Okay, yang ini kalau kita tengok, ini newsfeed. So murid kita kalau kita bagi kerja macam ni lah rupa dia. Okay, segala conversation, perbincangan pun ada. So salah satu kelebihan dia adalah pemantauan tu terus boleh check je. Okay. Pentadbir boleh check terus. Maksud kita kena add teachers tu, add seorang pentadbir dan dia boleh tengok lah semua. Okay, classwork. Ini classwork untuk ERPH. Okay, topik semua daripada folder 1 sampai lah folder 18. So folder kita yang paling banyak assignment adalah folder ni. Itu apa? Folder 13. Yang lain tu tak banyak lah kan. Okay, yang banyak sekali adalah folder ERPH individu ni. Okay. So ni dah classwork. Okay. Setakat ni classwork memang assignment je. Saya tak ada, sebab tak ada arahan suruh bagi benda lain, so kita buat assignment je. So people maksudnya daripada pemantauan penyemak daripada PKP. Ini dia punya anak-anak okay. Ni dia punya cikgu-cikgunya. Okay. So grades kat sinilah. Daripada grades ni di sinilah. Okay. Di sini pula. Okay. Sebab tu bila ada cikgu lambat hantar, dia akan keluar dan late di sini. Okay. Di sini adalah oleh kerana markah diletakkan 3. Okay. Sebab yang tepat hantar tu 3. So kita pun saya graded tu saya letak 3. So kita boleh letak graded tu ikut soalan. Kata soalan kita ada 6, ada 10 soalan, kita nak letak grade 10. Tak 10 grade tu markah lah. Okay, so kita nak check kerja budak, kita boleh check terus kat sini. Katalah ni nama, saya check nama saya ni kan. Okay, so kita boleh klik dekat tepi yang dihantar ni. Kita klik view submission. Okay, so boleh tengok lah kerja dia. Macam ni. Okay, so dalam sini dah disemak dan dia dah di-return balik dah pun. Okay, so PKP pun dah return balik kerja saya, dah komen pun disemak, tahniah. Terima kasih. Okay. So saya pun boleh semaklah kerja murid saya terus daripada saya. Kalau kita nak kita nak semak macam buku tulis tu, cikgu kena add extension lah. Cikgu kena pergi cari kat sini. Ataupun cikgu pergi dekat ni, kena pergi dekat web store untuk add extension. Macam ni saya add Webpaint. Okay. Ni ada. So kata saya add ni, so saya nak semak. Yang ni pencil, ni color pickernya saya buat pencil. Katanya ni saya nak write kan. Okay. Kerja warna merah lah, pen kan, pensel merah. So kata saya nak write, macam tu. Okay, boleh guna extension lah. Okay. Alright, okay. Tapi kalau nak kekal susah sikit, kita kena itu saya tak sure kenapa, tapi sebab kalau kita tanda tu kita mengajar tu tunjuk benda tu sebab saya guna pen tu bila time mengajar banyak. Bila time semak tu saya tak sure lah macam kita buat dalam Telegram kan, tapi kalau kita buat form dia senang, dia terus keluar markah terus. Okay. Saya rasa sampai sini je kot. Habis dah sampai grade. Ada lagi nak tambah Cikgu Atifah? Latifah tengok cerita Korea. Adalah. Ada tak cikgu nak tahu apa-apa lagi tentang Google Classroom? Cikgu Intan. Ya. Gini kalau dah segi nota tu sendirilah, kadang-kadang yalah boleh dah Cikgu Intan buat nota dipermudahkan lah. Saya kadang-kadang saya sendiri pun tengok kau dalam tu, kadang-kadang pun nota tu tidak difaham, tak berapa nak faham.
Mana saya sendiri pun dah menerokeri benda-benda ni, memang dah buat tengah-tengah buat tu lah. Cuma nak aplikasikan benda tu, mana boleh tak cikgu Intan dari segi nak create kelas ke apa tu soalan tu, buat nota ringkas tu kita boleh share kat benda tu. Saya rasa lebih mudah gitulah. InsyaAllah. Sebab benda ni yalah sebab kita banyak lah benda ni sebenarnya mudah sebenarnya. Macam dulu lah kita nak guna ERPS tau, gelepar rasa nak guna. Tapi bila dah guna tu okey lah, ada masalah. Cuma kita nak biasakan diri seolah-olah kita ERPS. Jadi kita nak mahalkan benda ni, gini lah caranya. Sebab kita tak boleh nak lari cikgu. Nak lari boleh beceng awal kita lah. Mana kita tak lari dengan keadaan, dengan pendidikan sekarang ni. Kalau tidak kita tak create benda ni, kita dipersalahkan. Memang ramai dah persalahkan kita. Gini dah pengajar lah macam-macam. Kadang-kadang kita nak memahami orang ni susah. Inilah maknanya kita menggunakan medium ni sebab salah satu medium lah. Okay, kita boleh gila-gila. Bukan kalau cikgu boleh guna hari-hari lagi bagus. Terpulang pada kesediaan cikgu sendiri lah. Tapi memang kita kena sedia lah bila-bila masa tu. Mana kita pemudahkan, maknanya boleh share lah bila-bila masa tu. Boleh. InsyaAllah. Pada mudah share kita cikgu lain tu berperanan lah pada share. Mudah kita buat kalau boleh nanti di bawah panitia sikit lagi, mungkin dalam kata apa, dalam mesyuarat, dalam mesyuarat ke apa bankingnya, ketua panitia tu boleh buat diri banking secara kecil-kecilan di peringkat mereka. Itu lebih mudah. Sebab kita nak peranan kita ni masing-masing kita nak kecilkan. Mana kalau nak agak cikgu Intan, nak agak cikgu Atifah, cikgu Khairul, kadang-kadang banyak cabang kita ni masing-masing tugas sama. Sekejap mari ni, sekejap ni tak dah lah. Jadi kita perkecilkan tugas begini mudah lah. Masing-masing mungkin dalam panitia ada 7-8 orang. Cuma admin tu kena kalau tak faham tu admin kena bersedia lah. Atifah, cikgu Intan dan lain-lain lah. Kena bersedia lah nak untuk dia tanya tu. Sebab kita nak pemudahkan. Bagi dengan cara ni saya tengok kalau kita buat backend ke apa, dia tak mencapai matlamat. Ada kita tidak macam ni. Kalau kita buat gini baguslah, nak kita ramai masuk dalam jiwa kelas ni, nampak memudahkan kita nak mengurus benda ni. Teruskan kita. Cikgu Atifah ada tak nak tambah apa-apa yang saya tertinggal lah? Akak pun tak tahulah setakatnya akak catat ni, yang inilah. Ada lagi tak? Ni saya lagi nak cikgu Atifah ada tu berkaitan dengan ni lah. Sebab cikgu perlu tahu juga berkaitan dengan hak D5 tu, hak yang login yang pertama tu macam mana perkembangan. Okey lah ke dah? 100% login. Okey, alhamdulillah. Cuma gitu. Okey, terima kasih banyak. Cuma kan dari segi tadi lah kita nak budaya sekarang ni, kita ke arah membudayakan benda tu. Jadi ni lah kita buat tujuan pada hari ni supaya nak kecil-kecil ke peranan masing. Semua main peranan. Tamu cikgu Atifah seorang, cikgu Intan seorang, cikgu Khairul seorang, cikgu Su seorang. Jadi susah bila banyak kita nak peranan yang besar tapi seorang. Ni boleh buat ni je. Maknanya kita nak semua nak turun dari segi kemahiran ni kepada semua orang. Walaupun sedikit, mana sukuannya jadi impak tu besar. Ni sikit ambil 5 orang, ni sikit jadi habis kita. Mana habis menggunakannya. Jadi peranan tu cukup betul lah. Apatah lagi kita terak dalam subjek masing-masing pula. Automatik kita dah menggunakan D5 sebenarnya. Jadi maknanya nak join kelas tadi tu dari segi kefahaman tu, macam murid kita masuk email, nak create email dia orang tu, ada di situlah kefahaman kita yang perlu ada tu. Kita nak masuk tu. Rasa-rasa setakat tu waktu masalah mula-mula tu. Nak masuk tu. Mana tak apalah cikgu Intan, cikgu Atifah, cikgu Khairul tu boleh bimbing lah, cikgu boleh tanya lah personal lepas ni. Sambil-sambil buat kerja nak masuk macam mana tu. Sebab kita sekurang-kurangnya kita boleh hari ni kita buat ni boleh separuh kurang-kurang. Gitulah. Sebab kita nak memberdayakan. Bila sebut perkataan memberdayakan ni, maknanya benda ni besar. Kita nak jadi kebiasaan pada kita. Okey, jangan kita. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kalau cikgu nak ada soalan PM saya dalam grup ni, macam mana nak delete kelas tu kan? Okey, sebenarnya kelas tu kita tak boleh delete secara direct. Okey, saya tunjuk balik. Sekejap.
Okey, kelas tadi kita tak boleh didik kelas ni kita boleh didik kelas yang kita buat lah. Okey, kalau orang lain buat kita tak boleh nak delete lah. Macam ni kelas ni kata saya nak delete kelas yang saya create tadi tu kan. Saya tak boleh delete terus dari sini. Saya kena archive kan dia. Okey, bila archive kelas ni akan archive untuk semua member. Lepas tu kita tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak kecuali kita restore semula lah. Okay, saya pun archive dia kan. So dia akan duduk dalam archive. Nak cari kita kena klik kat tepi Google Classroom ni, pergi archive classes. Okay, ni adalah kelas yang telah disimpan dalam archive. Okay, yang ini saya tak boleh buat. Saya tak boleh delete sebab yang ini admin dia bukan saya. Okay, yang ini admin kita. So kita boleh delete terus. Okay. Mana masing-masing lah kalau cikgu tu buat kelas dia yang boleh delete lah. Yang ini kita yang buat kita boleh delete. Kalau kita tak buat kita tak boleh delete lah. Tapi kita boleh check. Itu je lah. Dia boleh masuk archive tu macam kita simpan file kita dah arkib lah. Tak ada dah kan. Macam tu. Ya. Itu saja kot. Okay, sampai tu alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya serahkan ini semula. Ada satu soalan kat dia. Ya? Okey. Katalah kelas tu dibuat oleh guru kelas kan. Kemudian guru kelas tu berpindah sekolah. Macam mana tu? Dia boleh maknanya orang lain boleh take over ke jadi guru kelas tu? Ke macam mana dia punya ownership pada kelas tu lah? Ataupun kena buat balik dari awal guru kelas yang baru tu? Tak perlu rasanya Atifah Boleh transfer je, boleh transfer. Boleh transfer macam hari kita buat dulu Transfer ownership je guru kelas baru. Okey. Yang tu nanti kita buat kemudian lah. Okey, jadi untuk perkongsian Cikgu Jess dah habis Habis lah. Okay, sebab banyak-banyak nanti cikgu kena try dulu. Bila kita ada masalah masa try tu baru kita bincang lain lah. Okay, jadi kita nak memperkasakan lagi kita kata tadi tu Google Classroom tu melalui sekarang ni kita letakkan tugasan dulu melalui guru kelas dululah. Okey, jadi lepas ni guru kelas dia ada tugasan sikit lah. Tadi kalau siapa-siapa yang dah buat bersama-sama dengan Teacher Jess tu, okey, kalau dah dapat semua tu alhamdulillah lah. Tapi kita minta sekarang ni kalau boleh guru kelas tu wujudkan dahulu untuk Google Classroom ataupun untuk tapak subjek-subjek dalam, sebab cikgu guru kelas sekarang sebagai admin, betul tak Teacher Jess? Dia sebagai pulang pada arahan pentadbir nak buat macam tu. Jadi kita lepas ni kita minta lah guru kelas untuk dia create kelas masing-masing dan dalam tu adalah subjek-subjek. Tapak besarnya kelas, contohnya 6 mustari tadi, dan dalam tu ada subjek-subjek lah untuk nanti cikgu-cikgu subjek lain nak join kan. Okay, bersama dengan murid supaya kalau cikgu kelas-kelas mana-mana yang boleh guna tu dia boleh guna terus. Sebab sekarang ni kita tak sampai lagi tahap untuk wajibkan penggunaan. Okay, jadi tapi jika ada keperluan, contohnya PPD datang dengan membawa dia punya data terkini, contohnya sekolah kita di tahap yang rendah penggunaan, dia kod dia boleh detect benda tu kan. Jadi kita terpaksalah nanti, sebab tu sekarang ni kita ambil langkah awal supaya guru kelas createkan awal-awal benda tu supaya mana-mana guru yang dia boleh guna bersama dengan kelas dia. Saya tahu ada murid yang boleh, ada kelas-kelas yang contohnya kelas depan tu dia dah boleh buat dah assignment melalui GC ni. Cikgu teruskan saja, cikgu jangan tunggu arahan. Okey, mana-mana kelas yang mampu yang boleh cikgu terus saja. Sebab kita sekarang ni kita tak tahu PPD tu bila masa je boleh keluarkan data-data penggunaan tu. Macam dulu kalau kita tengok kes PROK BLE dulu, dia boleh keluarkan, tapi sekarang tak tahu macam mana status untuk dia keluarkan. Sebab kita kalau di peringkat sekolah, katanya Cikgu Atifah dia tak boleh nak tengok tau penggunaan murid tu. Dia cuma nampak aktif tak aktif je situ. Tapi di peringkat PPD mungkin boleh tengok kot. Dari segi penggunaan kita sendiri pun cikgu macam tu juga. Dia boleh nampak benda tu. Okay, jadi kita risau nanti satu hari dia buat keluar pula data. Macam baru ni data yang first lodging, kita memang merah lah.
Macam GB bagi tahu tadi, memang PPD sasarkan sekolah kita duduk nombor 2 ke nombor 3 teratas. Hak tak lodging banyak murid kita. Sebab tu kita mendapat kecaman yang hebat lah baru ni. Jadi untuk kali yang seterusnya ni kita tambah lagi lah nama sekolah kita naik macam hari tu. Setiap kali nama SK Dinda naik, berat juga kita nak jawab lah. Terutamanya GB lah. Nanti kena lagi dengan PPD. Okay, jadi untuk langkah sekarang kita minta guru kelas lah. Okay, fungsi guru kelas untuk dia wujudkan tapak tu supaya cikgu dia senang nak guna. Okay, dan invite guru subjek lain, dan nanti kalau murid yang dah boleh tu, kelas yang dah boleh tu, invite lah juga murid terus. Okay, ada tak? Atifah ada maklumat tak? Gerak kelas mana yang sekarang ni dah menggunakan dah sepenuhnya GC tu untuk assignment? Kok ada cikgu yang dah guna dah. Saya tahu ada cikgu yang dah advance ni dah guna. Macam teacher Intan sendiri pun dia dah guna rasanya. Betul tak? Mana saya detect tapi saya lepas pernah guna. Tapi tak budak-budak John pun. Jadi dari segi penggunaan murid kita ni ada kelas yang dah buat lah kan maksudnya? ada 67 classroom untuk sekolah kita. Maknanya ada cikgu yang dah create lah. 67 total. Okey, jadi yang cikgu yang dah create sendiri ni macam mana? Kita nak selaraskan guru kelas wujudkan dalam kelas tapak masing-masing ataupun biar dia go on je hak tu? Atau pentadbir lah ke? Sebab dia yang cikgu buat sendiri tu dia tak melalui kelas kan, dia buat just untuk mata pelajaran dia sendiri dah. Ya betul. Tapi tak apalah, saya rasa sekarang ni kita go on dulu hak tu, tetap payah lagi standardize, tetap payahkan wajib yang lagi dalam satu kelas tu sebab macam dia takut dia yelah apa. Kita go on dulu hak tu, hak yang cikgu dah buat. Ada berapa lah ni yang guru kelas dah create, yang guru subjek dah create? 67? Ini dia campur semua untuk satu sekolah. Satu sekolah termasuk dengan ERPH semua sekali, yang test Cubujaya semua sekali tu ada 67. Okay, jadi sementara ni kita go on dulu waktu. Kalau ada lagi daripada keperluan untuk masa akan datang, nanti kita ni semula. Cuma sekarang ni kita bekalkan dulu cikgu-cikgu kelas dengan kemahiran ni. Kalau cikgu kelas dah boleh buat sekarang, cikgu kelas create dulu. Kita bagi masa lah sehingga cikgu boleh lah, kalau ada apa-apa nanti cikgu boleh tanya Teacher Intan. Okay? Saya tambah sikit Kak Su Ya. Di portal admin sekarang kita ada senarai kelas GC sekolah. Lepas tu dia ada 2 lagi tab yang akan datang. Maksudnya akan datang ni dia akan buka lagi senarai GC assignment sekolah dengan senarai pengguna GC sekolah. Maksudnya memang sebelum lepas ni dia nak suruh kita guna sebenarnya sebab dia akan datang. Tengok. Dah buat Kita ambil langkah awal ni, kita pun dah awal dah ni. Sebab negeri-negeri lain kalau kita tengok memang wajib tau. Kalau saya tengok kawan saya duduk di Selangor, KL tu memang setiap minggu pentadbir ataupun sekolah dia wajibkan PDPR ni penghantaran assignment murid melalui GC. Sebab dia memang nak memperkasakan, nak membudayakan GC ni. Kita Terengganu je rasanya, ataupun kita sekolah kita je rasanya. Kalau sekolah lain tu saya rasa dah buat dah kot, dah advance ke depan dah. Sebab itulah hari ni kita panggil tujuan utamanya selaraslah dengan kehendak PPD juga untuk kita membudayakan lagi GC ni. Okay, kalau ada apa-apa lagi nak tambah daripada GB sendiri ke? Okey, gitulah. Cuma sekarang ni nak tanya, dia sekarang ni macam dia link tak? Contohlah saya lah, sekarang ni saya buat untuk saya untuk subjek saya je. Ataupun mana contohlah Pak Mustari, saya buat untuk kelas saya. Kemudian guru kelas Pak Mustari tu dah buat semua. Dia akan masuk dekat saya juga ke macam mana? Dari segi create tu. Kalau ikutkan taklah sebab dia lain-lain tak tu. Lain-lain maknanya hak individu tu mana admin memang tetaplah ada semua sekali. Macam saya ni kalau saya masuk kelas saya lah, gitulah. Memang begitu. Lepas tu okey faham dah. Cuma sekarang ni penggunaan membudayakan, okey. Cuma kadang-kadang macam Cikgu Sukabo tadi, nak kata silap mana tak tahulah. Sekarang ni dari segi mungkinlah kalau dulu GC ni tak cara D5 ni tak cara sangat. Dia sebut je D5, guna D5. Okey. Dari fikir awal tu dari 2019 dia kata guna D5. Sedangkan kita dah tahu color. Okay? Dari segi setakat ni, kalau untuk PPD, ia cuma bagi kepada
guru ICT lah rasa-rasa dulunya tau. Cuma dari segi penekanan tu gitulah. Jadi sekarang ni mungkinlah dari segi maknanya benda tu isunya bab benda delima dia dibuat ni dengan kos yang tinggi. Macam fraud WLE dululah. Tekan lain dak comel lah, dak lain pun tekan semua. Jadi pun dalam keadaan akan berlaku begitulah. Jadi sekarang ni kita nak membudayakan, kita buatlah slow-slow sekarang ni. Boleh dah. Guru kelas masing-masing boleh guna. Sekarang ni kita jangan fikir lagi murid masuk tak masuk. Kalau kita fikir murid masuk sakit lagi kepala. Kadang-kadang murid mungkin alasan dari segi gadget tu sendiri ataupun dari segi internet tu sendiri. Kadang-kadang kita sendiri pun internet pun ada masalah. Jadi kita guna peringkat kita tu, kita budaya dari segi kita tu sendiri. Mudah baru sebab murid masuk dah, kalau 5-6 orang pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kerja tu ya kita boleh masuk kan. Kalau kita atas assignment kerja tu kita boleh, walaupun boleh murid tak jawab pun, kita dah peranan kita dah menggunakan benda tu tersebut. Sebab mungkinlah kita kalau keadaan sekarang dengan keadaan gadget sekarang, mungkinlah kita juga boleh hantar melalui delima tu, Google Classroom. Kemungkinan separuh murid tak boleh, tidak menepati, tidak boleh guna. Makna kita buat dalam bentuk macam biasa, dua dalam satu lah, 2-3 dalam satu lah kerja buat kita tu. Tetap mungkin akan jadi gitulah, dan dia memang jadi gitu. Jadi pada dah baru ni saya berapa kali mesyuarat berkaitan dengan delima ni, 2-3 rasa yang bulan lepas tu berkaitan dengan delima ni. Dan sekarang ni memanglah nak membudayakan, dan masuk fasa yang ketiga ni membudaya. Dan silap saya bulan 9, bulan 10 gitulah. Mudah masuk fasa membudayakan penggunaan. Sekarang ni dari segi kita ni alhamdulillah kita guna dulu, mudah kita masukkan pada murid-murid dan admin guru-guru kelas tu. Boleh war-war begitu, dan boleh secara kontak lah. Cikgu Intan ada, cikgu Atifah ada, cikgu Khairul ada, berkaitan dengan teknikal lah. Kita bila kita main peranan masing-masing ni, jadi benda tu jadi kecil lah. Jadi kecil, jadi benda-benda tu jadi piramid yang kecil lah. Ni buat mana memudahkan lah. Kadang-kadang saya pun memang banyak berfikir berkaitan ni. Apatah lagi kena sound direct lah. Baru ni kita nombor 2, selepas sekolah kemasik. Nombor 1 sekolah kemasik, yang kedua kita yang berkaitan data baru ni lah. Macam saya kabur lah tanpa bagi salam apa. Cekoh saja. Mana gini sekolah? Terkedu lah nak jawab. Nasib baik ada jawapan juga. Tapi kita lah kena marah dulu, merah muka-muka. Tapi tak apalah, itu cabaran saya. Mana kita masa ambil peranan, kita kecilkan peranan tu, insyaAllah akan benda ni akan dipermudahkan. Okey. Teruskan. Hati ada nak tambah apa-apa lagi? Yang bahagian peranan guru kelas tadi tu kok ada lagi yang perlu? Yes, ada lagi nak tambah? Kita tak ada Banyak pelik lah bila yang cikgu perlu selesaikan ni. Tapi macam guru besar cakap tadi betul. Memang kalau classroom mudah untuk PBD tu. Kalau kita boleh buat PBD melalui classroom sebab kita boleh guide dia individu. Macam kalau kita boleh guide sampai dia boleh jawab benda tu. Suruh dia ubah, yang ni ubah, yang ni kena macam ni. Kita boleh guide dia terus lah, maksudnya secara kita dengan dia sahaja. Tak termasuk orang lain. Okey lah. Memudahkan kerja kita lah sebenarnya. Ya, betul. Jadi sebenarnya GC ni salah satu untuk kita, tempat platform untuk kita hantar tugas sama murid lah. Google Classroom tu. Cikgu jangan fikir pula, baru nak guna Telegram lagi ke. Tak, Telegram tu yang kita buat tapak platform pendidikan kita sekarang ni memang sama kita. Cuma nanti kalau cikgu nak hantar melalui GC tu, cikgu dah store ya tu, link kat situ. GC tu, cikgu bagi dia link dekat cikgu tu, tak ada masalah. Dan murid boleh klik link tu terus pada tapak GC tadilah, dan terus boleh hantar assignment kat situ semua. Okey, ada sebarang tambahan lagi ataupun soalan? Guys, gambarannya sikit.
Okay, pasal clear pada subjek itu, kata subjek tegas dia kan 4 tu, Math, Sains, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Okay, kalau macam ada cikgu lain yang ajar subjek elektif tu, nak create juga ke folder dia tu ke macam mana? Terpulang pada kekelaran. Mudah kita create semualah kan untuk guna satu classroom tu. Kalau nak mudah baik create Semua satu-satu. cikgu ada dalam tu. Macam kita buat Telegram baru ni kan, kita add semua cikgu mata pelajaran kita kan. So classroom tu macam Telegram tapi platform dia lebih luas lah. Maksudnya kita boleh secara Google Meet terus dalam tu tak payah kita punya pergi sini di sana, no, dia terus ada dalam tu. Kalau kata tiba-tiba PPT nak pantau tu, kita guna classroom tu buat Google Meet boleh juga. Maknanya termasuk subjek elektif lah cikgu kelas kena create ni. Tadi tu saya buat contoh. Kalau macam mana nak create, cikgu create lah semua. Okay. Kalau macam create macam nama cikgu saja, maknanya kan contohnya cikgu tu ngajar Maths dan ngajar PSB. Maknanya dia bila Kak Amah buat setiap mata pelajaran, nanti dalam My Drive Kak Amah dia akan ada satu folder folder classroom. Folder tu dia akan di-create sendiri bila kita create classroom. Bila ada bahan dia terus masuk situ ikut topik yang kita buat. Benda tu akan simpan selamatnya bahan-bahan bahan-bahan murid tadi semua ada dalam drive Kak Amah. Segalalah semua subjek tu ada dalam drive Kak Amah lah. Kalau kita nak cari ke apa, kita boleh ambil dari situ lah. Itu maksudnya lah. Macam cikgu-cikgu punya ERPH kan, walaupun cikgu tu dah berpindah, macam dia cikgu dah berpindah, saya dah remove dah daripada classroom, tapi yang dia dah hantar sebelum ni tetap ada dalam drive. Okay, dapat set masa jumpa di rumah. Personal. Okay, kita personal kan? Okay. Mana saja? Okay, ada lagi soalan sebelum Kak Waida, gimana? Assalamualaikum. Kalau tasmik macam mana? Nak add ke dekat kelas tu kalau untuk tasmik? Subjek tasmik tu dia asing kan, maksudnya ada dua ustazah kan, dua guru agama dah. Ada dua guru agama. Tak ada masalah. So bila kita create, bila kita people tu, bahagian people tu kita akan add teachers dan add student kan. Student lah, teachers tu kita kena add cikgu kan. So bila dah masuk cikgu, bila dia create assignment nanti, kalau subjek tasmik, kena ingatlah topik tu kena klik tasmik. Topik memang kena klik subjek kita. Bila kita bagi assignment, jangan lupa. Kalau kita tak klik topik, nanti assignment kita tu akan pergi, dia tak duduk dalam folder tu lah. Dia akan duduk di luar. Dia takkan duduk di dalam subjek kita, dia duduk di luar. Nanti kita nak check tu susah lah sikit, tu je lah. Boleh ke tu, Aida? Kita roger balik. Tak faham Kalau tak faham Okay, baik. Terima kasih. Personal boleh, sama-sama. Tak apalah, nanti cikgu tahu keluar nota ataupun teknikal gitu lah. Memanglah macam cikgu Kabu Adi. Kita sekarang ni gini memanglah benda baru bagi kita ni, kita nak faham lalu susah. Sebab teknikal ni cukup kata apa? Kita nak terokai macam EIPS dulu lah, kita dulu nak masuk subjek pun masuk ni pun susah. Bila kita dah tahu ni butan sini, ni butan sini, kita dah masalah lah. Jadi ni kita nak biar kata sebelum mana ni kita nak memberdayakan, mana kita tahulah benda ni tak jadi kata apa, bila sekarang ni memanglah rasa beban benda ni sebab kita tak mahir menggunakannya. Namun tu tadi okey lah. Macam EIPS tak ada masalah dah saya rasa. Cuma lambat atur tu je lah masalahnya. Benda kalau dari segi buat kemahiran tu tak ada masalah dah. Maknanya dari segi masing-masing dah mahir dah benda gitu. Okey. Teruskan Cikgu Khairul. Okey. Zazam kejap Kejap rasa tambah sikit. Okey, jadi lepas daripada cikgu kelas dah buat untuk tapak tadi tu,
Okay, dalam masa seminggu dua ni kita akan panggil lagi semua guru ataupun guru macam GBK Abdul lah, semua ketua panitia pula. Untuk ketua panitia ni sampaikan pula maklumat kepada anak-anak buah lah melalui mesyuarat contohnya. Jadi itulah kita nak minta jugalah, walaupun tak ada date due tapi kita nak nampak cikgu bergerak lah ke arah untuk buat tapak tu. Cikgu siapkan, cikgu lah buat dulu, siapkan tapak tu sebab nanti dalam tempoh seminggu dua ni kita akan panggil pula guru lain yang terlibat. Nanti nak guna semula untuk hak ni. Bila cikgu dah add nanti dia orang dah boleh buka nanti untuk banking dan seterusnya lah. Okey, tu je tambahan daripada saya. Okey, jadi begitulah berakhirnya bengkel pemerkasaan Google Classroom kita pada pagi ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada fasilitator kita Kak Jess dan barisan guru-guru yang kerana sudi menghadiri bengkel kita pada pagi ini. Jadi okey, Cikgu Su, untuk masuk dalam kata SPL tu suruh cikgu buat tapak lah. Mana? Suruh Cikgu Sharifah masuk untuk program pada hari ni. Cikgu buat tapak macam mana JB? Dan untuk semua selaras semua sekali lah. Untuk yang menyertai pada hari ni. Untuk SPLG. SPL. Saya dah maklum dah Cikgu Sharifah. Nanti Okey. kehadiran daripada cikgu yang isi ni, Google Form ni, nanti dia key in dalam ESPLG. Okey. Okay, tak apa, nanti saya akan hantar kehadiran tu yang pagi ni lah pada Cikgu Sharifah sendiri lah lepas ni. Okey. Okey, jadi kita tangguhkan dulu bengkel kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.